Datuk Seri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Chow, Timbalan Ketua Menteri, Sekudin, Speaker dan rakan-rakan dan juga penderma sekalian. Saya pertamanya minta maaf kerana datang lambat sikit. Saya dah beritahu kepada Nurul Izzah kerana ada cara lain. Tapi saya bangga sebagai anak Pulau Pinang kerana sambutan begitu baik, dan terima kasih kepada semua yang memberi sokongan padu. Seluruh saya tahu, Ketua Menteri Chow sebut tadi, Pulau Pinang kekal sebagai kubu Pakatan Harapan yang kuat. Dan tanggungjawab kita pertahankan kubu ini dan pastikan semua kawasan parlimen yang ditandingkan itu dimenangi oleh Pakatan Harapan dengan bergaya pada kali ini. Dan saya ucap terima kasih juga kepada Ketua Menteri kerana memang dalam beberapa minggu yang lalu ini memang ada pergelutan sedikit kerana ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang merasakan harus disegerakan pilihan raya. Tapi kami setuju dan faham alasannya, cuma lebih baik untuk membantu memberikan gambaran yang positif kesatuan Pakatan Harapan, maka kita merayu kepada Pulau Pinang untuk bersetuju dengan pendirian ketiga-tiga negeri, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Alasannya apa? Kita mahu kerajaan-kerajaan negeri ini tumpu sepenuhnya perhatian bagi menangani permasalahan banjir. Rakyat susah dan setiap kali banjir berlaku, yang paling susah adalah yang paling miskin. Ya. Kalau di bandar, maka dia urban poor. Kalau di desa, kemudahan-kemudahan asas yang menyebabkan kesusahan. Maka kerajaan negeri, Ketua Menteri dan kerajaan negeri, kita minta supaya beri perhatian kepada ini dan fikir soal pilihan raya kemudian. Itulah sebab mengapa kita ambil pendirian yang tegas begitu rupa. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada Ketua Menteri Chow dan kerajaan negeri kerana bersetuju dengan pandangan yang kami kemukakan. Saudara, sebab apa kita adakan majlis malam ini? Dan mau ada perubahan di negara kita. Kita tuntut perubahan itu bukan sekadar mengganti Perdana Menteri atau menteri-menteri. Tetapi tujuan kita ialah memastikan ada perubahan yang bermakna. Saya dengar tadi ucapan Ketua Menteri yang menjelaskan di antara lain isu-isu yang menekan rakyat dan memberikan imej yang sangat negatif terhadap negara. Seluruh dunia kenal Malaysia pertama 1MDB. Dan ini tidak membantu keyakinan pelabur mengangkat semula negara sebagai satu kekuatan ekonomi yang pernah kita catat sebahagiannya dulu. Kalau ekonomi itu merosot, pengangguran bertambah, kegiatan ekonomi terbantut, baik hotel, baik restoran. Kemudian sekarang ini pula dengan kos sara hidup yang meningkat, yang lebih susah ialah kelas menengah dan terutamanya B40 yang sekarang jadi B60. Jadi bagi kita politik ini is not about concert of the rich and the powerful to secure power at all cost. Tapi politik dan pilihan raya ini adalah gelanggang untuk rakyat bangkit lawan kezaliman dan penipuan dan penindasan. Sekarang ini bukan soal calon, bukan soal kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan yang ada. Keputusan itu di tangan rakyat. Apakah kita mau negara ini
terkenal dengan kleptokrat, rompakan, sebut saja agensi. Tentera Laut, masalah LCS. Sebelumnya kapal selam. Berapa komisen rasmi kapal selam? 100 million euros. Siapa jawab? Siapa sebut begitu? Komisen kerajaan di parlimen. Saya masih ingat, saya tanya, jawapannya 100 million euros commission. Kepada syarikat siapa? Syarikat Razak Baginda. Itu dulu. Kerana orang besar, VVIP, menteri, keluarga menteri keuangan, ianya disebut commission. Kalau rakyat bawah, polis, cikgu, MP, SP, kalau ambil 200 atau 500 ringgit, disebut corruption. Orang kaya, kelas atasan, commission. Orang bawah, kelas bawahan, corruption. What bloody nonsense is this? Negara tak boleh lagi tolerate this. Bila setiap kos meningkat, LCS tak terjawab sampai sekarang. Kemudian kita bila sebut begini, retorik dan naratif mereka Melayu. Ini negeri Melayu, institusi Melayu jangan dipersoalkan. Tapi tengok agensi Melayu, Felda, FGV, tipu, ambil wang. Felkra, wang dicuri. Mara, wang dicuri. You sebut agensi, sebut jabatan, mesti ada kerusakan. Please, for goodness sake, for the sake of our children and our future, stop this rot, stop this nonsense, and it must begin on the 19th of November this year, God willing, insyaAllah. Boleh? Kita mesti pastikan ini dihentikan. Tengok peniaga-peniaga kecil, tengok SMEs, itu semua jentera pemangkin pertumbuhan ekonomi. Nasib baik Pulau Pinang di bawah Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri masih bertahan. Negeri-negeri lain, Selangor masih menjadi penjana pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau negeri-negeri lain, tahap kedudukan rakyat, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, masih di tahap yang rendah. Maka itulah sebabnya mengapa saya pilih Tambun, Perak untuk bertanding supaya dapat menarik minat rakyat ke Tambun, dan kemudian mudah-mudahan insya-Allah kalau kita menang, kita boleh mengangkat martabat Perak, sekurang-kurangnya boleh bersaing dengan Pulau Pinang sebagai penjana ekonomi baru. Jadi saudara, elections ini atau pilihan raya, sekali lagi saya tegaskan, bukan semata-mata isu persaingan parti atau tokoh atau calon. Kita mesti yakin pilihan raya ini adalah kesempatan kita buat perubahan. Disebut tadi 2018 ada permulaan, tapi terbantut karena pengkhianat. Sebab itu tempat-tempat yang ada pengkhianat di Pulau Pinang di mana? Di Nibong Tebal, di Seberang Jaya. Kita mesti pastikan pengkhianat-pengkhianat itu diterajang keluar daripada arena politik termasuk di Pulau Pinang. Khianat kepada amanah rakyat. Bila mari pasal pilihan raya,
hidup Pakatan Harapan, hidup keadilan. Bila dah menang, fikir perut sendiri, fikir jawatan dan wang ringgit. Jadi saudara, mesti ada sikap yang sedemikian. Jangan mudah lupa kenyataan ini. Rakyat telah bangkit 2018, bagi mandat, tetapi dikhianati. Kalau setelah diambil oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, Mahyudin Yassin dan Ismail Sabri, mereka ambil alih, ekonomi lebih baik, harga barang lebih rendah. Saya hormat, walaupun saya ketua pembangkang, tetapi mereka ambil alih. Dia ambil alih. Dulu bapak koruptor, ganti koruptor baru. Dulu bagi kepada bini, sekarang bagi kepada anak, lepas itu bagi kepada menantu. Apa nak jadi kepada negara kita? Ini bukan soal Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan. Ini soal negara kita. Orang yang tak boleh jawab, kita tak boleh jawab, usul dibawa oleh DAP, dia komunis. Tak boleh jawab hujah yang saya kemukakan, saya Israel, ahli Freemason. Politik jenis apa begini yang kita nak dengar dalam percaturan semasa pilihan raya? Idea apa dalam ekonomi? Bagaimana nak tingkatkan mutu pendidikan? Bagaimana nak tingkatkan nilai yang lebih baik dalam pemerintahan dan governance dan tata kelola negara? Bagaimana nak jamin kemudahan kesihatan kepada ibu bapa kita nanti lebih baik? Ini yang jadi isu. Dan semua kita garap ini, semua dia bermula dengan dasar yang boleh memacu pertumbuhan dan ekonomi yang lebih baik. Sebab itu saya ada menulis beberapa idea saya yang saya mula catat semasa di Sungai Buloh. Masa cuti di Sungai Buloh panjang dulu, saya menulis banyak juga. Kawan saya sekarang di Kajang, saya dulu di Sungai Buloh. So saya tulis apa yang di catat sebagai skrip dalam bahasa Inggeris dan madani dalam bahasa Melayu. Kita bicara tentang sustainability, kemampanan. Apa arti kemampanan kalau Bukit Bukau dimusnahkan? Apa arti kemampanan kalau kita bicara soal kadar pertumbuhan KNK tetapi tak peduli nasib rakyat? Apa arti kemampanan kalau syarikat beruntung beratus juta ringgit tetapi nasib pekerja terhumban di tempat yang tidak terkawal? Jadi pengertian kemampanan itu mesti berasas kepada nilai dan akhlak dan keadilan. Kemudian, apa arti politik antara kaum, antara agama, Pulau Pinang atau Perak atau negeri lain? Mesti ada rasa kasih sayang, care and compassion. Ini tak ada. Orang lain pada kita, warna kulit lain pada kita, tidak ada rasa prihatin dan kasih sayang. Jurang terus melebar, yang kaya terus berlangit kaya, yang miskin itu terhempap, tidak dipedulikan. Tidak ada care and compassion. Respect. Sebab itu saya kata, untuk Malaysia ini respect atau saling hormat mesti ada. Saya seorang Melayu yang bangga dengan bahasa saya dan budaya saya, dan agama Islam yang saya anuti dan amalkan. Tetapi saya tahu dalam budaya saya dan agama saya, soal saling hormat, menghormati di antara satu sama lain sangat penting. Dan seperti mana selalu saya sebut, dulu lagi, yang woman tu seicaran, anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya, anak Iban, anak saya, anak Kadazan, anak saya. Itu kerana respect. Ini kerana humanity dan kemanusiaan. Dan mesti ada semangat itu untuk membawa perubahan. Kemudian prosperity and progress.
Dan ini lebih khusus kepada persoalan pertumbuhan ekonomi. Ini juga fundamental kita. Kalau ekonomi itu tak meningkat, suka nak urus negara. Semua peruntukan yang diminta di Pulau Pinang ini tambah, ini dibantu dari masjid ke rumah ibadat, anak miskin, peruntukan persekolahan, itu kerana ada pertumbuhan. Tetapi yang menjamin prosperity, kesejahteraan kepada rakyat terbanyak. Kemudian yang terakhir yang saya sebut dalam skrip itu ialah trust. Dia ada trust deficit sekarang. Orang sebut orang politik tak boleh percaya, bohong semua. Orang politik semua kaki sakau. Jadi inilah saya nak sampaikan. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Nuriza, Bakhtiar dan pimpinan Pulau Pinang, dan terutama kehadiran Ketua Menteri, Timbalan dan rakan-rakan yang memberi sambutan. Tetapi balik terus kerja. It is not about a party or a coalition of parties. It's not about keadilan or DAP or Amanah atau Pakatan Harapan. Ini mengenai kita, sekolah kita, hospital kita, negeri kita. Jangan izinkan sesiapa dalam negara ini yang cuba perkotak-katikkan di antara satu sama lain. Ini sekali lagi saya tegaskan, negeri kita, negara kita, dan kita rakyatlah yang boleh tentukan dan selamatkannya daripada kedudukan yang rosak sekarang ini. Jadi mudah-mudahan pada 19 hari bulan semuanya mengambil tindakan, memberikan kepercayaan dan sokongan kepada parti yang menuntut perubahan, committed to reform. It's not a matter, I reiterate, it's not a matter of replacing Prime Minister or the cabinet. It's not a matter of changing parties, but it's a matter of changing course, saving this nation, getting rid of corruption, stopping the rot. We cannot do it unless we do it all together, as we have done in Penang so convincingly since 2008. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.